kerana telah terjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, ditonton, dilihat oleh orang yang pada zaman Nabi menjadi Rasul, umur mereka sudah 70-80. Boleh saya tahu ada umur 70-80 di surau pada malam ini? Pastinya ada ayah ibu yang Allah panjangkan umur. Jadi pada masa Nabi SAW menjadi Rasul, Nabi jadi Rasul umur berapa adik-adikku? Umur 40. So ada warga emas, pesara, mereka yang sudah sangat berusia, umur 60, umur 70, panjang umur sampai umur 90, yang mereka ini adalah kumpulan yang sempat melihat secara live peristiwa tentera Abraha daripada Yaman membawa 12 ekor gajah dan 70,000 komando untuk tujuan melakukan genosid ke atas Baitullah. Tahu perkataan genosid? Ataupun dalam bahasa lain, mahu melakukan pembantaian, pukulan, bukan hanya menghancurkan Baitullah, tetapi juga membunuh sesiapa yang menghalang misi Abraha untuk menghilangkan rumah Allah dari atas muka bumi. Ini adalah peristiwa bersejarah yang dilihat secara mutawatir. Perkataan mutawatir maksudnya, ayah ibu, adalah hampir mustahil untuk manusia mendustakan peristiwa berkenaan. Memang 100 orang lebih pada zaman Nabi hidup boleh mengiyakan peristiwa ini telah berlaku. Kerana Nabi SAW, adakah Nabi melihat peristiwa berkenaan? Nak lihat macam mana Nabi dah masih lagi dalam perut Aminah, ya, masih lagi dalam perut bonda baginda, ya, radhiyallahu anha. Jadi peristiwa berkenaan adalah peristiwa yang dilihat secara mutawatir. Ramai orang telah melihat peristiwa berkenaan, walaupun zaman tu tidak ada video dirakamkan masuk YouTube, walaupun tidak ada yang ada kamera boleh ambil gambar, namun cukuplah, ya, 100 orang lebih bila berkata memang peristiwa ini terjadi, maka ia tidak boleh didustakan. Kadang ada cerita-cerita tentang kemusnahan sesuatu kaum yang orang Arab Quraisy mendustakan peristiwa berkenaan. Yo, kau jadi peristiwa tu demo pelawak ni. Nabi dituduh pendusta apabila Nabi bercerita tentang kemusnahan kaum-kaum terdahulu. Ayah ibu bagi contoh, kaum-kaum terdahulu sebelum Quraisy ataupun sebelum Abraha. Apa cerita umat terdahulu yang pernah kita dengar di surau ni? Ya, para alim ulama mesti pernah cerita tentang umat-umat terdahulu. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh. Nabi Hud, kaum Ad. Sebut ramai-ramai, Ad. Nak bagi boleh ingat ni. Kaum Nabi Saleh namanya Thamud. Kaum Nabi Shu'aib namanya Madian. Kaum Nabi Musa namanya Fir'aun, orang Mesir, dan Bani Israel. Jadi ada macam-macam kisah umat terdahulu. Tapi peristiwa-peristiwa berkenaan, orang Quraisy kata kepada Nabi SAW, pandai benar kamu reka cerita yang bukan-bukan, kononnya kami akan mengalami nasib macam mereka, kami menuju kemusnahan. Ya ke? Kerana peristiwa itu tidak terjadi depan mata mereka. Tetapi Abraha dimusnahkan Allah, ia adalah peristiwa yang tidak boleh didustakan. Ia benar-benar terjadi di hadapan mereka. Namun demikian, cerita yang benar telah diolah secara tidak benar. Cerita yang terjadi pada tahun Nabi dilahirkan SAW telah viral dengan info-info yang tak betul. Contohnya adalah orang Quraisy berkata, ini tanda apabila burung-burung ababil datang memusnahkan Abraha dan tentera-tenteranya. Ini tanda apa yang kami buat di Makkah adalah perbuatan yang betul. Apa perbuatan orang-orang Quraisy sebelum Nabi datang? Menyembah berhala.
Bukan satu dua berhala, bukan Lata, Uzza, Hubal, Manat, tetapi 360 berhala. Sikit ke banyak tu? Banyak. Jadi Tuhan selamatkan Mekah kerana apa yang kami buat ini benar. Siapa kamu wahai lelaki yang mendakwa diri kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempertikai apa yang kami buat selama ini? Kerana apa yang kami buat ini betullah Tuhan datangkan burung ababil melindungi Makkah. Jadi ini yang viral. Bukan setakat cerita tu je viral, ulasan cerita tu pun viral. Ulasan yang tak betul. Ya? Kita pernah tengok perlawanan bola sepak kan? Ada pengulas tak? Pernah tengok perlawanan bola sepak yang pengulasnya tak betul? Ya? Pihak A jaring kanggo, dia kata pihak B. Tak betul. Jadi kerana ulasan peristiwa gajah menyerang Baitullah telah viral dengan informasi yang salah, kononnya nak kata perbuatan syirik telah direstui langit, maka turunlah surah Al-Fil yang akan kita bincang surah ini pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayah ibu, bila kita membaca Al-Quran, agar Al-Quran memberikan kesan pada hati, jangan tinggal di mati. Bila kita baca Quran, nak tak Al-Quran itu memberikan motivasi, semangat, boleh mencetuskan kekuatan, ya, pada emosi kita yang mungkin mengalami kelemahan, putus asa, macam-macam musibah datang dalam hidup. Tetapi bila baca 5 ayat ni, Allah boleh beri kekuatan, semangat. Jadi jangan tinggal 5 peringkat berikut. Memang saya sebut di mana-mana saya ceramah lah. Sebab ini yang kita kena pegang. Tilawah, terjemah, tafsir, tadabbur dan tadhakkur. Boleh ulang dengan saya? Tilawah, tak dengar? Terjemah, tafsir, tadabbur, tadhakkur. Bila kita apply 5/5 ini, insya-Allah mudah-mudahan surah Al-Fil akan memberikan anda motivasi meneruskan kehidupan lebih baik daripada semalam. Tilawah apa dia? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hinggalah ke ayat 5. Kita baca sebiji-sebiji sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam baca. Kita tidak dibenarkan untuk mereka-reka bacaan. Kita tak boleh tokok tambah perkataan bahasa Arab masuk dalam surah ini, tidak boleh sama sekali. Kerana tilawah ini fix. Itulah 1400 tahun khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi tidak mengalami perubahan. Kitab Injil, kitab Taurat mengalami perubahan habis. Ahlul kitab pederi dah ubah sampai nak cari yang original payah. Tetapi Allah jaga Quran, bacaannya tidak mengalami perubahan sejak ia diturunkan 1400 tahun yang lepas. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nombor 2 apa dia? Kita tengok terjemah. Kalau boleh Al-Quran ni biarlah ada terjemahan per kata. Terjemahan per kata ataupun terjemahan prakata. Bawah perkataan alam tu tidakkah? Bawah perkataan tara kamu memerhatikan. Bawah perkataan kaifa bagaimana. So kalau boleh setiap rumah kena ada Al-Quran dan terjemahan. Lebih baik per kata, bukan hanya terjemahan belah kanan, belah kiri sahaja. Supaya kita boleh hargai perkataan ni apa ya dalam bahasa Melayu. Jadi kita boleh menghargai apa makna perkataan tu dalam bahasa Arab. Ashabul fil apa dia? Tentera bergajah.
Tayaran ababil, apa dia dalam bahasa Melayu? Burung ababil. Hijaratin min sijil, hijarah artinya apa? So kita belajar, hijarah rupanya batu. Okey, sijil artinya tanah yang dibakar sehingga menjadi keras. Asfin makul, asaf adalah daun, makul yang dimakan. Jadi ini nombor 2. Nombor 3 apa dia? Ini kerja saya untuk bantu ayah ibu faham. Ada perkataan yang tidak cukup dengan terjemahan. Saya nampak dekat almari tu ada tafsir Al-Azhar, sangat bagus. Di surau kita ni ada tafsir Nusantara, tafsir yang ulama tanah Melayu sendiri tulis. Sebab tafsir ni apa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Ulama bekerja keras nak bagi faham ayat tu tentang apa sebenarnya. Contoh, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Nabi, kamu lihat atau tidak peristiwa bagaimana Allah memperlakukan kepada tentera bergajah. So kita pun faham dalam bahasa Melayu, Nabi ditanya, betul? Nabi ditanya, demo nampak ke dah? Kamu nampak atau tidak? Sebab tara bukan kamu tahu ke tidak. Tara, kamu tengok ke tidak? Kamu menonton ke tidak? Kaifa, bagaimana ajaibnya. So kaifa bukan hanya bagaimana, itu terjemahan kata bagaimana. Tetapi ahli tafsir kata bila kaifa digunakan, maksudnya kamu tak tengok bagaimana ajaibnya kami musnahkan tentera yang berbangga dengan gajah-gajah mereka sebagai kenderaan ketenteraan mereka. So kita akan lebih faham dengan lebih mendalam. Dan yang keempat apa dia? Yang inilah yang ramai tinggalkan, sedangkan Allah menuntut yang keempat. Ia disebut tadabbur. Sebut ramai-ramai, bukan terabur. Tadabbur. Dia berasal daripada kalimat dabara, belakang. Kalau depan qabala, mutaqabilin wa aqbala. Kalau belakang walla mudbira, ke belakang. Sebab bila kita baca Quran, bila kita nampak apa kat depan, itu tafsir. Dia panggil tersurat. Oh, Nabi ditanya oleh Allah, tengok ke tidak peristiwa tentera bergajah dimusnahkan. Itu tafsir. Tapi ini maklumat kat depan. Bila sebut tadabbur, ada benda kat belakang tu. Maksud message di belakang, artinya kamulah yang ditujukan ayat tu, wahai pembaca Al-Quran. Allah berkehendak untuk bercakap dengan kamu. Jadi kita ambil masa, jangan gopoh-gapah pergi ayat 2, jangan gopoh-gapah nak sadaqallahul azim. Sebab pada setiap ayat kita kena tanya soalan. Tadabbur mesti berlaku dengan soalan. Kalau tafsir, soalannya adalah apa makna ayat ini? Dia soalan apa? Tapi tadabbur, soalannya adalah mengapa ayat ini ditujukan Allah pada saya. Memang jarang kita buat macam tu, tapi kita dituntut buat begitu. Bukan saya kata, bukan ulama sarankan. Allah menyebut dalam surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran ada surah yang Allah namakan dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam surah tu kita nak sambut Maulidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita tengok apa yang Nabi nak kita lakukan. Di mana dalam surah Muhammad Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran
am 'ala qulubin aqfaluha. Apa yang menghalang mereka untuk melakukan tadabbur Al-Quran? Atau sebenarnya hati mereka terkunci? Ingat T nombor 3 apa tadi? Baru tadi saya sebut. Betul, tafsir duduk di sini. Dia perbuatan memahami apa maksud ayat ni. Tadabbur duduk di mana? Bukan kat sini. Dari sini dia jatuh ke hati. Hati bukan tempat faham ke tak. Hati tempat rasa ke tak. Ada rasa takut tak daripada ayat ni? Ada rasa harap tak daripada ayat ini? Jadi Allah nak kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan faham dan juga mahu berubah. Jadi tadabbur adalah memahami apa yang tersirat. Mengapa Allah ayat ini ditujukan kepada saya? Akhir sekali adalah betul, tadhakkur berasal daripada kalimah zikr, zikrullah. Maknanya hafal, ingat. Anak-anak kita berada di tahfiz, alhamdulillah, mereka dah berada di gear 5, T5. Tapi kena bantu anak-anak kita di tahfiz agar tidak meninggalkan T3 dan T4. Kita mungkin bukan berada pada T5, tapi Allah hadirkan kuliah-kuliah maghrib, kuliah-kuliah subuh, kuliah-kuliah duha untuk faham tafsir. Tadabbur mesti berlaku dalam keadaan kita duduk seorang diri, baca Al-Quran, kita dah faham tafsir, ulama dah jelaskan, tafsir Al-Azhar dah bagi tahu. Sekarang kita baca seorang diri, lalu kata, ya Allah, di mana saya dalam ayat ni? Apa agaknya yang kau mahu sampaikan kepada saya? Kita berfikir dengan serius. Al-Quran, ayah ibu tahu kan, 2-3 ayat turun seminggu. Al-Quran ada berapa ayat? 6,236 ayat. Ulang semula. 6, 2, 3, 6. Banyak ke tak banyak? Tetapi Quran ini turun 2-3 ayat seminggu. Saya bagi purata nak mudah faham, 2-3 ayat seminggu. Sebab ada ayat 10 ayat turun sekaligus. Kadang satu surah turun sekaligus. Tetapi kalau 6, 2, 3, 6 kita bahagi 23 tahun. Sebab Nabi menjadi Rasul berapa tahun? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Kajang, bukan, 10 tahun di Madinah. Jadi plus minus lebih kurang 2-3 ayat seminggu. Soalan, orang Arab kenapa kena 2-3 ayat je? Dia orang Arab, turun 10 ayat, turun 20 ayat pun mereka kata bacakan lagi, kita orang boleh ingat dengan mudah. Orang Kelantan kata semesek je. Sebab mereka ni bangsa yang cepat hafal. Sekali dengar syair yang disampaikan 15 minit, mereka boleh hafal turun. Hebat tak hebat orang Arab ni, sekali dengar boleh hafal. Tapi Quran yang turun dalam bahasa Arab, Allah tak bagi turun 30 ayat ataupun turun sekali gus. Allah tak benarkan begitu. Allah boleh buat begitu. Saya dan ayah ibu boleh khatam Quran 1 bulan. Namanya Ramadan. Kita boleh khatam Quran dalam bulan Ramadan. Tapi Quran tidak turun 1 bulan pada Nabi. Quran turun 23 darab 12 bulan. Kenapa 2-3 ayat seminggu? Sebab Allah nak Nabi didik para sahabat tadabbur dan tadakkur. Tadakkur artinya kita hafal surah yang telah kita rasa apa yang Allah nak sampaikan dan kita baca dalam solat. Kalau saya boleh tanya, imam baca surah apa tadi? Nampak? Jangan tanya imam. Haji sebut subhanallah. Haji punya kekuatan ingatan yang baik, tadakkur yang baik. Surah Asy-Syamsu. Khutbah Jumaat lepas, ayat Quran apa yang khatib baca? Mana ingatnya ustaz, usahkan ayat Quran, tajuk pun lupa. Sedangkan para sahabat dididik, bila aku beritahu 2-3 ayat,
faham setiap kalimah, namanya tafsir. Hayati setiap ayat, namanya tadabbur. Hafal setiap ayat, baca dalam solat supaya ia memberikan kesan, itu namanya tadabbur. Sebab masa semayanglah tuan-tuan puan-puan putus daripada dunia. Quran tak berkesan. Kalau masa baca Quran, notifikasi masuk. Tolong jangan baca Quran pada telefon. Biar ada mushaf khusus supaya bila kita baca Quran, kita masuk gua, seolah-olah masuk gua Iraq. Bila kita baca Quran, dunia tolak tepi. Boleh jawab panggilan telefon dalam solat? Sorry lah, tengah sujud ni. Mana boleh? Adakah boleh menyahut panggilan anak-anak masa solat? Ibu bapa tak boleh sahut. Bahkan kita mesti kuatkan Allahu Akbar supaya yang memanggil sedar yang kita sedang solat. 10 minit kita diajar Allah masa berdiri untuk baca Al-Fatihah dan baca Quran, dan jangan ada sebarang hubungan dengan dunia. Boleh makan masa semayang? Batal semayang. Makan tak boleh. Jawab panggilan telefon tak boleh. Segala apa yang namanya dunia tidak dibolehkan semasa solat. Supaya kita belajar, Quran hanya beri kesan bila kita putuskan hubungan dengan dunia sekejap. Putuskan hubungan sekejap. Sebab banyak kita baca Quran terganggu dengan macam-macam matlamat-matlamat keduniaan. Jadi Al-Quran tidak mengubah dia. Dia terus menerus jadi pak turut kepada dunia, hamba kepada hawa nafsu. Na'udzubillah. Masuk isyak dah. Kita azan dulu je. Tak masuk tajuk lagi. Jadi boleh stay sekejap insya-Allah Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La